Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Harap-harap kamu sihat-sihat sentiasa. Okay, teruskan semangat untuk belajar. Okay, kita dah berada di hujung-hujung persekolahan dah ni. Okay. Walaupun tak ada exam, syllabus kita perlu habiskan lah. Dan ini adalah bab kita yang terakhir, iaitu sains tingkatan 1 bab 9 berkenaan dengan bumi. Ini adalah slide yang terakhir, adalah slide yang ketiga. Okay, video yang kedua daripada 3 untuk slide 3. Okay, so dalam slide 1, dalam slide 3 yang pertama kita dah belajar berkenaan dengan geobencana. Apa itu geobencana, contoh-contoh geobencana dan juga kesan geobencana pada kehidupan kita ataupun pada bumi. Okay, pada kali ini kita tak akan belajar berkenaan dengan geobencana, tapi kita akan belajar berkenaan dengan usia bumi. Berapa usia bumi? Apa yang terjadi bumi pada berjuta-juta tahun dahulu? So itu yang kita akan belajar. Macam mana kita boleh tahu benda-benda ni? Macam mana kita boleh tahu usia bumi, apa yang hidup di zaman dulu? Okey, kita dapat tahu ini semua daripada satu bahan yang kita panggil sebagai fosil. Okey. So nanti kita juga akan belajar berkenaan dengan fosil. Okey, kita teruskan dengan slide yang pertama. Okey, sebelum tu pastikan kamu buka buku teks muka surat 268. Okey, dan juga muka surat 269. Okey. Biasakan diri untuk belajar sambil buka buku, sambil buka buku teks. Walaupun buku teks tu ringkas, okey, tapi semua soalan, semua nota, semua bergantung pada buku teks. Kadang-kadang kalau kamu cek internet, memang ada info-info yang berlainan daripada buku teks, tapi kita ambil daripada buku teks. Okey, so pada buku teks muka surat 268 ada satu rajah berkenaan dengan skala masa geologi usia bumi daripada zaman dahulu berjuta-juta tahun dahulu sehingga zaman hari ini. Apa itu fosil? Pada muka surat 269. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, sambil buka buku teks, sambil tengok video ni, sambil juga boleh buka nota saya. Kamu boleh ambil daripada drive yang saya sharekan dalam link tu, dalam grup kelas masing-masing. Boleh buka slide 3. Okay, dan boleh buka dan sambil-sambil tu lah tengok video ni pun boleh, ataupun buka buku teks pun boleh. Okay, jadi berapa usia bumi kita? Okay, usia bumi kita dijangkakan berusia 4.5 juta tahun. Ni 4.5 bilion, bukan juta. 4.5 bilion tahun dahulu asalnya bumi kita. Secara tepatnya kita tak tahu, ini hanya teori saja. Okey, kalau kamu rasa kamu ada bukti yang mengatakan bumi ni asalnya daripada mana, bila, okey, kemukakanlah. Okey, so bumi ada 4 era. Okey, daripada bawah ini era yang pertama, era yang kedua, era yang ketiga dan era yang keempat. Ni Okey. Era pertama adalah Prakambia, 4.5 bilion tahun dahulu. Okey, era yang kedua ialah Paleozoik, iaitu lebih kurang 544 juta tahun dahulu. Lepas tu kita ada era Mesozoik. Okey, lepas tu kita ada era Cenozoik. Era Cenozoik ni ialah pada zaman pada 6.5 juta tahun dahulu sehingga hari ini. Okey. So daripada nama-nama ni pun kamu boleh tahu macam mana nak susun dia. Okey, Prakambia adalah era yang paling lama dulu. Okey, lepas tu kita pergi pada Paleozoik. Okey, apa maksud paleo? Paleo ini bermaksud tua ataupun lama. Okey, pernah dengar kan Paleolitik, zaman Paleolitik. Okey, ini Paleozoik. Zoik
Z-O-I-K, ataupun dalam bahasa Inggeris Z-O-I-C. Zoik ataupun zoik ni bermaksud haiwan. Okay. So Paleozoik bermaksud haiwan yang tua dahulu, zaman-zaman lama, lampau, tua. Okey, itu masuk Paleozoik. Okey. Lepas tu zaman Mesozoik. Meso bermaksud tengah ataupun middle, tengah. Okey. Meso bermaksud tengah. So Mesozoik bermaksud haiwan yang berada di era pertengahan. Okey, itu masuk Mesozoik. Okey. Haiwan yang berada di era pertengahan, Mesozoik. Paleozoik yang paling tua, Meso pertengahan, dan akhir sekali adalah Cenozoik. Ceno bermaksud kebiasaan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil common. Okey, ataupun yang biasa. Okey. Ceno bermaksud biasa ataupun common. Okey. So jadi Cenozoik ini benda haiwan-haiwan yang biasa kita jumpa pada zaman kini dan daripada zaman 6.5 juta tahun dahulu. Okey, dalam banyak-banyak dalam setiap era ini, era Prakambia, Paleozoik, Mesozoik, Cenozoik ini ada tempoh yang tertentu. Sebab satu era ini dia ambil masa yang sangat lama, berjuta-juta tahun. Okey. Prakambia nanti kita akan masuk apa itu Prakambia. Okey, untuk Paleozoik dia ada 6 tempoh. Palm, Carbon, Devon, Silur, Ordovisi dan juga Cambria. Okey. Paleozoik ada 6 tempoh. Okey, lepas tu kita pergi kepada Mesozoik. Mesozoik ada 3. Kapur, Jura dan Trias. Pernah dengar kan perkataan Jura? Kalau siapa suka tengok movie tu, ada perkataan Jurassic. Okey. Jurassic ni ialah kita kaitkan dengan zaman dinosaur. Okey, Jura ni zaman Jura pada zaman Mesozoik. Okey, nanti kita akan belajar. Dan pada era Cenozoik ada Tertia dan juga ada Quaterna. Okey, di mana manusia mula muncul? Di bahagian mana? Okey, di bahagian mana manusia mula muncul? Okey. So, kita akan pergi kepada next slide. Okey. Boleh rujuk juga buku teks, sebab buku teks dia ada rajah yang banyak gambar situ, ada banyak haiwan-haiwan kat situ. Okey, muka surat 268 tu. Okey, kita pergi kepada Prakambia. Prakambia adalah hidupan dia terdiri daripada haiwan-haiwan yang ringkas saja. Yang masa ni manusia tak ada, haiwan-haiwan yang besar semua tak ada. Pada Prakambia ni 4.5 bilion tahun dahulu, okey, hanya ada bakteria, hanya ada protozoa, hanya ada alga. Ataupun kita dah belajar dalam bab 2 ini, semua kita panggil sebagai mikroorganisma. Okey. Okey, waktu Prakambia hanya haiwan-haiwan ataupun hidupan dalam bentuk mikroorganisma sahaja, 4.5 bilion tahun dahulu. Okey, next kita pergi kepada era Paleozoik. Okey, pada era Paleozoik ni dia dah advance sedikit. Okey, pada waktu ni 544 juta tahun dahulu, yang saya cakap tadi, dia dah terbagi kepada 6 tempoh. Boleh rujuk balik slide tadi. Okey, contoh waktu ni Paleozoik, hidupan-hidupan dah mula berubah daripada yang mikroorganisma, dia dah mula menjadi lebih besar. Tetapi kalau kamu tengok, ini semua adalah haiwan di bahagian mana? Okey, ini semua adalah hidupan yang hidup di dalam kawasan berair.
Okey, masih lagi di dalam air. Pada zaman Paleozoik ini, hidupan masih berada di dalam air. So contoh dia seperti siput, kerang, batu karang dan juga ikan. Tapi bukan, kalau kamu tengok gambar pada buku teks ataupun kamu tengok gambar pada Google, bukan siput, kerang, batu karang dan ikan yang ada pada zaman sekarang. Ikan-ikan dia bentuk lain lah. Ikan pada zaman Paleozoik. Ingat, yang pertama adalah Prakambia, yang kedua adalah Paleozoik. Okey, pada waktu Prakambia hanya ada mikroorganisma. Selepas itu mikroorganisma berevolusi. Mikroorganisma masih ada, tapi banyak haiwan dah berevolusi, hidupan dah berevolusi. Terjadi haiwan-haiwan, hidupan-hidupan seperti siput, kerang, batu karang dan juga ikan. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, kita pergi kepada era era Mesozoik. Okey. Pada era Mesozoik ini, pada era Mesozoik 245 juta tahun dahulu, dia terbagi pada 3 tempoh. Okey, boleh rujuk balik tempoh-tempoh dia. Nama tempoh tadi, Trias, Jura dan juga Kapur. Okey, contoh pada waktu ini, tadi kita dah kata pada zaman Paleozoik, hidupan hidup di dalam air. Pada zaman Mesozoik, hidupan pada zaman ini dia dah keluar daripada air dan dia hidup di kawasan darat. Tak adalah semua hidup di kawasan darat, ada juga yang hidup di kawasan air, tetapi ada sesetengahnya dah keluar daripada air dan hidup di kawasan darat. Pada zaman ini terhasilnya hidupan-hidupan seperti mamalia dan juga dinosaur. Okay, ingat yang perkataan tempoh Jura tadi yang saya sebut? Okay, pada zaman ini adalah zaman dinosaur, pada zaman Mesozoik. So bila dinosaur ada di muka bumi kita ni? Pada era Mesozoik. Okay, pada waktu ini juga tumbuhan telah terhasil di kawasan darat. Pokok-pokok seperti pokok konifer, pokok palma dan juga paku pakis mula tumbuh di bumi pada zaman Mesozoik. Okey, dan seterusnya, selepas zaman Mesozoik, kita pergi pula kepada zaman Cenozoik. Zaman pada 65 juta tahun dahulu sehingga waktu kini. Okey, kita hari ini hidup pada era Cenozoik ni. Okey, so era Cenozoik terdiri daripada 2 tempoh, iaitu Tertier dan juga Quaternary. Okey, pada tempoh Tertier ini, pada waktu ini dah dinosaur pupus, kepupusan dinosaur. Okey, macam mana dinosaur boleh pupus? Ada banyak teori, boleh cari sendiri. Ada yang kata disebabkan oleh meteor, ada yang kata macam-macam sebab lain lah. Boleh cari sendiri, boleh baca sebagai bacaan tambahan. Okey, ini pada tempoh Tertier. Okey, pada era Cenozoik, pada tempoh Tertier. Okey, pada waktu ini dinosaur dah pupus. Okey, Mesozoik dinosaur ada, tapi pada Cenozoik, pada tempoh Tertier, dinosaur sudah pupus. Okey, waktu ni ada manusia tak? Masih lagi tak ada manusia. So manusia tak pernah bertembung dengan dinosaur. Okey, kalau kamu tengok movie tu, manusia bergaduh dengan dinosaur, bunuh-bunuh tu semua, tak adalah, tak wujud. Okey, jadi bila adanya manusia? Manusia ada pada era Cenozoik ini, pada waktu ini, pada tempoh Quaternary. Okey, pada waktu ini barulah manusia awal ada dan juga permulaan tamadun-tamadun sehinggalah pada hari ini, pada waktu kini. Okey, contoh haiwan-haiwan yang ada pada zaman Cenozoik ini. Okey, contohnya adalah mammoth. Mammoth ini adalah gajah yang besar tu. Gajah yang besar. Okey, dan satu lagi adalah ni, harimau
taring panjang. Ataupun kita panggil Smilodon, ataupun dalam bahasa Inggeris saber-tooth tiger. Saber-tooth tiger ni harimau. Ada yang kata dia bukan harimau ataupun kucing, tapi dia adalah haiwan yang lain, tapi kita panggil dia harimau lah. Dia adalah harimau tetapi dia mempunyai gigi taring yang sangat panjang. Boleh rujuk Google gambar sendiri, Smilodon, ataupun dalam bahasa Inggeris saber-tooth tiger. Mammoth ini adalah gajah tetapi dia dalam saiz yang sangat besar. Itu pada zaman Cenozoik ni. So saya ulang lagi sekali, pada Mesozoik ini dinosaur wujud, haiwan-haiwan yang besar, mamalia pun dah wujud, dan juga pada waktu ini tumbuhan-tumbuhan juga sudah mula ada. Pada zaman Cenozoik tertia kepupusan dinosaur dah tak ada. Dan manusia baru muncul pada zaman Cenozoik, pada tempoh Quaterna ini. Dia faham So, berapa usia bumi? Tiada jawapan yang tepat buat sementara ni. Sebelum kita pergi pada fosil, saya ulang lagi sekali. Pada era Prakambia, haiwan semua wujud dalam keadaan dalam bentuk mikroorganisma. Selepas itu dia mula membesar. Walaupun masih ada Prakambia ini, masih ada ni semua, tetapi ada yang membesar dan menjadi haiwan-haiwan ataupun hidupan seperti siput, kerang, batu karang dan ikan. Tetapi waktu-waktu ini masih hidup di kawasan yang berair. So yang ketiga, dah keluar haiwan yang duduk dalam air tadi sudah keluar dan hidup di kawasan darat. Contoh dia mamalia, dinosaur dan juga tumbuhan pada waktu ini pun sudah ada. Dan seterusnya pada zaman Cenozoik, pada era Cenozoik, kepupusan dinosaur, dan juga pada waktu ini juga manusia pun sudah ada, manusia awal lah, ataupun permulaan tamadun. Manusia awal ini bukan bermaksud manusia yang, ada yang kata manusia yang sekarang, ada yang kata bukan manusia yang sekarang. Tapi permulaan tamadun apa semua wujud pada zaman Cenozoik ini, pada era Cenozoik, pada tempoh Quaterna. So, dari mana kita dapat anggaran benda-benda ni semua? Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik, Prakambia ni semua ini telah tersimpan di dalam fosil, seperti yang saya cakap awal tadi. So, nampak tumbuhan, haiwan-haiwan ini semua tersimpan di dalam batu. Ini yang kita panggil fosil. Apa itu fosil? Fosil ialah sisa organisma, benda hidup yang terbenam ataupun tertanam untuk jangka masa yang sangat lama. Pernah tengok kan gambar ataupun video manusia pada zaman kini, kita gali dan lepas tu kita jumpa tulang ataupun kita jumpa fosil macam ni. Macam ni fosil. Walaupun tak ada tulang, walaupun tak ada hidupannya, tetapi batu-batu ini telah macam mengawet organisma ini supaya dia berada di dalam batu. Kalau jumpa tulang lagi baguslah, lagi banyak dia punya bukti. Fosil terbagi pada 3, iaitu yang pertama adalah fosil daripada tumbuhan, iaitu fosil yang kedua adalah fosil daripada haiwan, dan juga yang ketiga adalah fosil daripada serangga. Kalau buku teks kamu muka surat 269, ada banyak juga contoh-contoh fosil yang lain lah. Di Malaysia juga kita dah jumpa, ada juga jumpa beberapa fosil termasuk dinosaur yang saya ada terbaca di Kelantan lah. Boleh buka sendiri, Google saja fosil di Malaysia, ada dan nanti keluar. Dan seterusnya kepentingan fosil. Fosil ni menunjukkan evolusi haiwan daripada yang saya cakap tadi. Haiwan itu daripada mikroorganisma Prakambia,
Okay, lepas tu dia menjadi besar, hidup di dalam air. Okay, siput kerang semua. Lepas tu dia keluar, hidup di darat. Okay, lepas tu baru terjadinya manusia. Okay, itu evolusi. Evolusi maksudnya perubahan. Okay, perubahan. Okay, daripada haiwan ni, dia menjadi yang ini, menjadi ini, dan akhirnya dia bertukar dan haiwan ini boleh terbang. Apa yang jadi pada haiwan ni berjuta-juta tahun lagi, kita tak tahu. Itu semua bergantung pada evolusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tahu setiap lapisan dan tahun batu-batu ini terbentuk. So setiap lapisan batu ataupun tanah itu menceritakan cerita yang berbeza. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Pada zaman tu tanah ataupun batuan ini warna merah ni yang terbentuk. Mungkin beribu tahun selepas tu, berjuta tahun selepas tu, jenis batu ataupun tanah lain yang terbentuk. Dan seterusnya lah. Apabila kita gali, kita akan nampak batu-batu ini ada lapisan. So setiap lapisan ini dia menceritakan ataupun menunjukkan satu zaman yang berbeza. Yang ketiga, daripada fosil ni juga kita boleh tahu hidupan-hidupan yang dah pupus. Macam mana kita boleh tahu mammoth, saber-tooth tiger, dinosaur, burung dodo, tu semua kita boleh tahu daripada fosil. Semua ni kita boleh tahu daripada fosil. Ni saber-tooth tiger. Ini mammoth, dia sangat besar, bukan besar gajah macam sekarang, tapi sangat besar. Burung dodo baru je pupus dalam mungkin berpuluh atau beratus tahun kebelakangan ni dia pupus. Dan yang terakhir adalah Tasmanian tiger, pun sama, baru saja pupus, mungkin dalam puluhan ataupun ratusan tahun sahaja. Dan yang keempat, di mana ada fosil, di situlah akan ada simpanan minyak dan juga gas. Kita boleh tahu di mana tempat yang ada minyak ataupun gas melalui fosil. Sebab minyak dan juga gas ini berasal daripada hidupan ataupun organisma yang mati berjuta-juta tahun dahulu. Ini kita akan belajar pada slide dan video yang seterusnya, yang terakhir sekali. Jadi boleh rujuk seperti biasa. Yang terakhir, boleh rujuk video 9 dalam folder link WhatsApp, ataupun boleh buka YouTube, cari tingkatan 1 sains PT3 skala masa geologi dan fosil. Dia akan menerangkan apa yang terjadi pada masa bumi kita ni lah melalui fosil. Ataupun boleh rujuk link ini. Jadi itu saja daripada saya. Kita dah belajar berkenaan manusia bumi. Jadi sekian daripada saya. Buah cempedak bentuknya bujur sangat disukai oleh semua. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.